Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni cikgu nak terangkan macam mana kita nak menggunakan rumus sudut pelengkap. Okey, kamu kena tahulah sudut pelengkap tu. Okey, nilai dia ialah 90 darjah. Okey, kita lihat soalan ni. Soalan ni cikgu ambil daripada buku teks saja. Okey, diberi sin 77 darjah, cos 77 darjah, ada nilainya. Kemudian soalannya dia nak kita cari nilai setiap yang berikut yang di bawah tu. Okey, iaitu 13 darjah. Okey, kalau tengok daripada sini, kita nampak diberi 77 darjah tapi soalan tanya 13 darjah. So kalau kita totalkan dia, kita akan dapat 90 darjah. Jadi kita boleh gunalah rumus sudut pelengkap. Okay, tapi kalau nak hafal, dia terlalu complicated lah. Tapi yang penting kita kena faham konsep dia ya. Okey, cikgu terangkan lah. Okey, sin 77 darjah, 0.9744. Kita lukis segitiga. Lebih mudah kalau kita lukis segitiga bersudut tegak. Kita gambarkan dekat mana kedudukan dia kan. Okey, katakan ini segitiga bersudut tegak. Sorry, tak berapa bersudut tegak dekat situ. Okey, katakan di sini 77 darjah. So dekat sini akan jadi 13 darjah lah. Okey, kat sini akan jadi 13 darjah, sini 77 darjah. Okey, so kalau sin 77 darjah, kita tahu sin adalah bertentangan bahagi dengan hipotenus. Okey, so bertentangan kita adalah di sini. Okey, 0.9744. Okey, so hipotenus kita akan jadi 1. Okey. Okey, kalau sin 77 darjah, kita dapat 0.9744 per 1. Daripada segitiga bersudut tegak tu lah. Okey, macam mana cara kita nak dapatkan 0.9744 juga? Okey, tapi kita menggunakan sudut 13 darjah. Okey. So, kita akan ambil 0.9744, kita bahagi dengan 1 juga. Kan? So, kita akan ambil sebenarnya sudut yang sebelah. Bersebelahan dengan hipotenus. So, kita akan tulis sebagai cos lah. Cos 13. Bukan cos sin 77 lagi. Okay, so 13 darjah. So, maksudnya kalau kamu cari sin 77 dapat 0.9744, cos 13 pun kamu dapat 0.9744. Okey, so jadi kita akan dapati sin 77 darjah ni nilai dia sama je dengan cos 13 darjah. Okey, so daripada sini, so kamu buat jawapan dia untuk A, cos 13 darjah. So jawapan ni kita ambil sama macam yang di atas, iaitu 0.9744. Okey, so untuk soalan B, okey, Cosecant. Cosecant pastikan kita tukar dulu kepada 1 per sin. Sin 13 darjah. Okey, kita buat sama juga macam tadi. Okey, katakan kita buat satu sudut 77, satu lagi sudut 13. Okey. Okey, tadi kita ada sebabkan sin 13 tak ada di atas. Okey. Jadi kita gunakan cos 77 ni Okey. Okey, cos 77. Okey, cos adalah sudut bersebelahan. So ini 0.225 bahagi dengan hipotenus kan. So kita tulis cos 77 sama dengan 0.225 per 1. So kalau cara kita nak dapat 0.225 per 1 juga, kita kena ambil sudut yang berada pada 13 darjah. Jadi bertentangan bahagi dengan hipotenus. So kita akan dapat sin 13 pun dapat 0.225. Jadi kesimpulannya kita buat cos 77 darjah sama je dengan sin 13 darjah. Okey. So kita tulislah so sin 13 darjah sama dengan 0.225. Tapi sebabkan soalan nak cosecant, okey, dia nak cosecant 13, jadi kita buat 1 per sin
13 darjah. So 1 per 0.225. Okey. So kamu akan dapatlah jawapannya 4.444. Okey. Okey, seterusnya cotangent. Okey, cotangent 13. Okey, cotangent 13 ialah, kita tukar terus, cos 13 per sin 13. Okey, so sebenarnya kita dah buat dah tadi untuk mencari cos 13 dengan sin 13. So kita just masukkan je lah nilai, kita tak perlu buat gambar rajah lagi. So cos 13, okey, kita dapati tadi 0.9744. Okey, dan sin 13 tadi, okey, sin 13 tadi ialah yang inilah. Okey, 0.225. Okey, so kita akan dapat jawapannya 4.331. Okey, kita lihat contoh. Yang ni pun cikgu ambil daripada buku teks. Okay, soalan ni diberi cos 63 darjah sama dengan K. Dengan K lebih besar daripada 0, cari nilai bagi setiap yang berikut. Okey. Okey, K lebih besar daripada 0 ni, okey, membawa maksud nilai K kita ialah positif. Okey, nilai K kita ni ialah positif. Okey. Okey, diberi cos 63 darjah. Okey, kalau tengok soalan semua ni, satu lagi ni ada 27. Ni 27. Okey, ni sama kan? Tak ada masalah, sama. Okey, maksudnya nanti kita mesti nak gunakan sudut pelengkap tu. Okey. Okey, lebih mudah. First, mesti lukis segitiga bersudut tegak dulu. Okey, katakan di sini sudutnya 63 darjah. So, automatik sini akan jadi 27 darjah. Okey. Okey, cos 63 darjah sama dengan K. Kita assume K per 1. Okey, so cos 63 darjah bersebelahan. K bahagi dengan hipotenus. So cikgu tulis sini K, sini 1 lah. So kita boleh terus cari sudut dekat sini. Caranya kita gunakan Pythagoras theorem. Sudut yang paling panjang hipotenus 1 kuasa 2 1 tolak K kuasa 2 punca kuasa 2. Okey, so bila kita dah buat macam ni, kemudian barulah kita jawab soalan. Okey, soalan A dahulu. Sin 63. So disebabkan sudut dia masih sama 63, jadi kita guna je dekat sini. Sudut bertentangan bahagi dengan hipotenus. So kita akan dapat sin 63 darjah bersamaan dengan bertentangan bahagi dengan hipotenus, iaitu 1 tolak K kuasa 2 punca kuasa 2 per 1. Okey, so tinggalkan jawapan macam tu je lah. Okey, seterusnya untuk soalan B. Okey, soalan B. Okay. Sin 27 darjah. Okey. So kalau daripada sini kita boleh nampak sin 27 darjahnya. Sin adalah sudut yang bertentangan bahagi dengan hipotenus. So kalau kita tengok daripada 27 darjah tu, yang bertentangan dia adalah K. Hipotenus dia 1. So yang ni kita dapat terus lah. Okay, yang ni kita dapat terus, jawapan dia K. K per 1 ataupun K sahaja. Okay, untuk cosecant 27 darjah kita kena tukar dulu menjadi 1 per sin 27 darjah. Okay, kita tahu dah tadi 1 per sin 27 darjah kita dapat 1 per K. Okay, simple saja. Okey, seterusnya cikgu pilih soalan latihan kendiri, latih kendiri 6.2. Okey, soalan nombor 2. Okey. Okey, diberi tangent alfa sama dengan 2/3 dan alfa ialah sudut tirus.
So, maksudnya alfa ni adalah sudut yang kurang daripada 90 darjah. So, alfa ni sudutnya kurang 90 darjah. Okey. So, soalannya, cari sin A, cos kuasa 2. Cari sin alfa, cos kuasa 2 alfa, kotangen alfa, kosekant alfa dan E yang ini ya. Okey, so kita lukis dulu segitiga. Okey. Okey, kita letakkan alfa di sini. Okey, kalau 2/3 tangent, maksudnya bertentangan bahagi dengan bersebelahan. So, kita letakkan 2, 3 di sini. Okey, sebab bertentangan kat sini, bersebelahan dekat sini. Hypotenuse, cara nak kira hypotenuse kita gunakan Pythagoras theorem. Okey, iaitu 3 kuasa 2. Okey, campur dengan 2 kuasa 2. Punca kuasa 2. So, dapat punca kuasa 2 bagi 13. Okey, kamu dapat yang tu ya. Okey, so sekarang ni kita jawab soalan A. So, kalau nak mencari sin alfa, so sin adalah bertentangan bahagikan dengan hypotenuse. So, untuk soalan A, kita dapat dah. So, sin alfa 2/13. Okey. Okey, cos kuasa 2 alfa. Okey, cos kuasa 2 alfa sama maksud dengan cos alfa kuasa 2. Macam tu. Tapi, dalam trigonometri kalau kuasa 2 kita tak boleh buat macam ni ya. Kita kena buat macam ni. Okey. Okey, cos kuasa 2. Maksudnya kamu kena cari cos alfa lah. So, cos alfa sama dengan bersebelahan bahagi dengan hypotenuse. Okey. So, kalau cos kuasa 2 alfa sama dengan 3/13. Okey, so kena buat kuasa 2 lah. Okey, so kita buat kuasa 2. Kita akan dapat 3 kuasa 2 dapat 9. Sek 13 kuasa 2 kamu akan dapat 13 saja. So, kamu akan dapat 9/13. Okey, ini untuk B. Okey, ini untuk A. Okey, seterusnya kotangen A. Okey. Untuk soalan C, okey, kotangen alfa. Okey, kotangen alfa ialah songsangan bagi tangen. Okey, so kita tahu tadi tangen kita ialah 2/3. So, kalau kotangen dia terbalik jadi 3/2. Okey, seterusnya untuk soalan D, kosekant. Kosekant pula ialah ialah songsangan bagi 1/sin. Okey. Okey, tadi kita dah cari kan sin kan? So, sin kita tadi 2/13. So, kalau kita songsangkan dia akan jadi sek 13/2. Okey, next seterusnya E. Okey, 4 sekant kuasa 2 alfa. Okey, 4 sekant kuasa 2 alfa maksudnya sekant tu kita tukar menjadi 4 tolak dengan 1/cos. Okey, yang ni kuasa 2. Dan ini 2 tolak dengan 1/cos juga. Okey. Okey, tadi kita dah kira cos kan. So, cos kita ialah 3/13. Yang ni tadi. Okey, 3/13. So, kita just masukkan sajalah. Kalau cos kita 3/13. So, sekant kita ialah sek 13/3. So, 4 tolak sek 13/3. Okey, kuasa 2 perkan dengan 2 tolak sek 3/3. Okey, so kita selesaikan lagi sebab kita boleh ringkaskan lagi kan. So, 4 tolak dengan sek 13 darab dengan sek 13 ataupun sek 13 kuasa 2 dapat 13 sahaja. Okey, kemudian 3 kuasa 2, 9. Okey, lepas tu yang bawah kita buat 2 tolak sek 3/3. Okey,
Kemudian yang atas tu kita boleh ringkaskan dia. So kita just kita calculate dia. Okey, 4 tolak 13. 4 tolak dengan 13 per 9 Okey, so kita akan dapat jawapannya 23 per 9. Okey, 23 per 9. So yang atas kita dapat 23 per 9. So yang bawah, kalau kita samakan bawah dia, okey, kita samakan bawah dia, yang ini akan jadi per 1 kan. Darab 3 ni darab 3 So 6 tolak dengan set 3. Set 13, set 13. Okey. Okey, set 13 per 3. Okey. Kemudian cikgu permudahkan lagi, 23 per 9. Okey, darab 3. Okey. Per 6 tolak set 13. Okey. Yang ni lah, bahagi ni cikgu tukar jadi darab, jadi kedudukan yang ni dia jadi terbalik kan. So yang ni cikgu boleh potong. Okey. So dia akan jadi 23 per, okey, 3 ni darab 3 darab dengan yang ni. So cikgu buat bracket terus. 6 tolak set 13. Okey, so dapatlah jawapan macam ni.